Kamu yang tolak, kenapa kamu pula koyak? Kenyataan Menteri Besar Selangor yang juga Ahli Parlimen Gombak, Datuk Seri Amiruddin Syari di Parlimen amat relevan kepada situasi hari ini berhubung usaha Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mahu menumbangkan kerajaan yang di-Pertuan Agong yang sah. Rakan-rakan daripada Perikatan Nasional memilih untuk jadi pembangkang, saya tak risau kerana itu proses demokrasi yang baik. Kalau cadangan yang di-Pertuan Agong disambut diterima, ia jauh lebih baik. Namun, menurut beliau, Abdul Hadi tidak menganggap kerajaan perpaduan ini bukan sebenarnya kerajaan perpaduan. Ia tidak jadi kerana kamu yang tolak. Kamu yang tolak, kenapa kamu yang koyak? Tempelaknya. Sambutan dan cadangan yang oleh Duli Yang Muatula yang Tuan Agong itu disambut terima sebagai kerajaan perpaduan, dia jauh lebih baik. Dia jauh lebih baik. Saya lihat dalam ucapan dan juga perbahasan Marang, menganggap kerajaan perpaduan ini bukan benar-benar perpaduan. Yang memang tidak jadi sebab kamu yang tolak. Jadi kamu yang tolak, kenapa kamu yang koyak? Ini masalah saja. Ketika ini rakyat baru mahu bangun di celah-celah kesempitan hidup pasca COVID-19. Pelbagai ikhtiar telah dilaksanakan Perdana Menteri untuk menetapkan semula hala tuju dan keutamaan kerajaan. Mereka dapat merasa sedikit kelegaan kerana banyak langkah yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan ini dijalankan untuk mengurangkan kesempitan hidup, khususnya dalam isu keterjaminan makanan dan kos sara hidup. Namun, Abdul Hadi yang juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional yang kita tahu kerap pontim Parlimen hanya tahu meratib keinginan untuk menumbangkan kerajaan sedia ada. Kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang sibuk menyelesaikan masalah buat rakyat berpendapatan rendah. Ketika berucap di sesi dialog ulama negarawan, Abdul Hadi berkata kerajaan perpaduan ini akan tumbang. Orang tanya bila berlaku ini ramalan, insya-Allah dalam masa terdekat, katanya seperti dipetik media. Nampak sangat Abdul Hadi tak dapat move on daripada kekecewaannya kerana yang disebutnya sebagai sudah cukup jumlah itu tidak diterima oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Perbuatan Abdul Hadi yang mempertikaikan keputusan Yang di-Pertuan Agong dan kemudian cuba membina persepsi untuk memburukkan kerajaan perpaduan yang dibentuk atas nasihat baginda jelas satu pendahakaan. Mufti Perlis Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin yang diketahui bukan penyokong tegar Pakatan Harapan turut mengucapkan tahniah kepada Anwar sehari selepas beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10. Saya doakan semoga Allah membimbing pentadbiran beliau kepada kebaikan dan dilindungi dari keburukan dan kemurkaannya. Ramai telah diberikan peluang untuk jawatan tersebut, beliau belum lagi. Diharapkan ada kebaikan yang akan diperolehi oleh rakyat negara ini, katanya dalam satu kenyataan. Beliau turut memberi nasihat dipercayai kepada yang kalah supaya mentaati pemerintah. Proses pengundian telah tamat, ketegangan juga patut berakhir. Menjadi pegangan kita bahawa apabila seseorang telah mendapatkan kuasa pemerintahan, maka dia ulul amri yang dia taati selagi mana bukan dalam perkara yang mungkar. Pemerintah dibantu dalam hal yang makruf, dinasihatkan atau dibantah dalam perkara yang bercanggah dengan agama atau kemaslahatan rakyat. Adapun dalam perkara yang tidak mungkar, cuma kita tidak bersetuju, maka ijtihad pemerintah mengatasi ijtihad rakyat. Kita tetap taat dalam hal yang seperti itu. Nas-nas agama begitu banyak tentang perkara itu, ujarnya. Berdasarkan kenyataan Muhammad Asri, sebarang cubaan untuk menjatuhkan Perdana Menteri dan kerajaannya adalah dilarang oleh Islam. Ini termasuk cubaan Abdul Hadi. Apa pula pandangan penganalisis di luar skop Islamik? Dr. Bridget Wells yang kini bertugas di University of Nottingham, Asia membidas perbuatan Abdul Hadi itu. Pemimpin Islam Malaysia Hadi Awang secara tidak bertanggungjawab dan secara tidak betul meramalkan kerajaan akan runtuh. Komen beliau menjejaskan pelaburan, merosakkan penciptaan pekerjaan, meluaskan polarisasi politik dan melanggar gesaan agar semua pihak berusaha ke arah Malaysia yang lebih kukuh, ciapnya di Twitter. Malang sungguh apabila Abdul Hadi dilihat oleh penganalisis sebagai pemimpin Islam, sedangkan apa yang dilakukannya bercanggah dengan ajaran Islam yang melarang perbuatan merampas kuasa. Mengulas mengenai keputusan pilihan raya umum ke-15 lalu, beliau bersetuju rakyat Malaysia telah menggunakan hak mereka dan keputusan berpecah tetapi jelas. PN kalah dalam pilihan raya kerana ia adalah gabungan kedua. PH memenangi kedua-dua kerusi terbanyak dan undi terbanyak. Setelah bersekutu dengan gabungan lain, kerajaan Anwar mempunyai 2/3 parlimen. Hadi berulang kali salah dalam pencirian keputusannya, tegas Dr. Bridget Welch. Maksud beliau, pendirian Abdul Hadi bahawa Perikatan Nasional sepatutnya terpilih sebagai kerajaan adalah salah. Justru dakwaan bahawa Yang di-Pertuan Agong seumpama pengadil bola sepak
Yang menambah masa walaupun sudah ada pemenang adalah salah dan satu penderhakaan. Sama ada melihatnya daripada sudut agama Islam atau adab politik, Perikatan Nasional kalah dalam pilihan raya umum ke-15. Itu adalah fakta. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.